dia macam terpandang satu susuk wanita yang berambut panjang dan juga berpakaian putih tentu. Hello, hi and welcome back to my channel. So, untuk video kali ni, I akan ceritakan 3 kisah seram yang terjadi ataupun yang berlaku dekat seorang perempuan. 3 kisah seram ni terjadi dekat orang yang sama, iaitu Nur, tapi bukan nama sebenar. Kisah-kisah yang terjadi dekat dia ni, apa yang dia ceritakan sendiri, dia cakap dia dah biasa dah terjadi kisah-kisah mistik ni dekat diri dia sendiri. So, kalau korang nak tahu lebih lanjut apa yang terjadi dekat dia, korang boleh tengok video ni sampai habis, and jangan lupa tekan button like and subscribe before korang proceed untuk continue this video. Before I nak ceritakan lebih lanjut lah kan mengenai apa yang terjadi dekat Nur ini sendiri, I nak buat sedikit disclaimer. If korang ada rasa takut ataupun lemah semangat untuk tengok video-video seram, korang boleh, kiranya korang boleh cari another option lah. Korang boleh dengar je tanpa lihat video ni, sebab I takutlah background dia ke macam, ataupun dia punya bagi mata korang benda tu menyeramkan, macam tu. Korang bolehlah dengar, korang tak payahlah tengok pun tak apa. Kalau korang rasa korang lemah semangat lah. Kalau korang rasa korang okey je, korang boleh go on dengan kisah-kisah yang I akan ceritakan. Korang bolehlah tengok video ni macam biasa. Kisah pertama ni terjadi dekat Nur tu sendiri. Waktu tu Nur ni dalam lingkungan usia 10 ke 12 tahun macam tu lah, dalam darjah 5, darjah 6 macam tu, around macam tu. Time tu dia kata dia ni duduk dekat kamp tentera dekat utara, belah utara sana lah, tak sure lah belah Kedah ke Perlis ke Penang, tak sure mana satu. Dia kata sebabnya ayah dia ni tentera. Okay, waktu tu dia duduk rumah pangsa tau, rumah pangsa puri. Okay, dekat belakang pangsa puri dia tu, ayah dia selalu sangat berkebun. So waktu tu dia pun, waktu petang-petang ayah dia tengah tengok-tengok kebun macam tu, dia pun pergilah juga dekat belakang tu, kiranya dekat belakang kebun tu lah. Okay, sampai je dekat situ, dia nampak anak-anak jiran dia macam sedang main-main waktu petang, macam biasa budak-budak main kan, macam dekat padang macam tu lah, main lari-lari apa semua. Dia cuma tengok je. Okay, waktu dia tengok dia orang tu main, and dia tengok ayah dia tengah berkebun time tu, tiba-tiba salah seorang anak jiran dia tu datang dekat dia, dan dia bawa satu bentuk cincin yang dah macam berlumpur, macam dah kena tanah. Korang tahu tak cincin yang biasa kalau kita jumpa dekat tanah tu kan, macam dah kotor-kotor macam tu kan. Okay, dia tunjuklah dekat Nur ni. Okay, Nur ni ambil. Nur tu tengok lama-lama cincin tu. Dia macam teringat sesuatu, tapi dia tak dapat tangkap lagi time tu apa yang peristiwa yang berlaku berkaitan dengan cincin tu. Okay, then dia terus berlari dekat rumah. Dia pun ambil satu baldi kecil, ada air dalam tu, and also macam berus gigi. Kiranya dia nak berus cincin tu lah, sebab dah kotor kan. Dia nak tengok bentuk cincin sebenar dia macam mana. And then dia pun duduk lah, dia duduk dekat depan, dekat, kiranya dia berhadapan dengan kebun ayah dia tu. Dia duduk sambil dia bergosok lah, dia gosok cincin tu, dia bagi bersih. Tiba-tiba ada orang menyapa di belakang. Cincin mahal tu, sebab nampak emas lama. Okey, waktu dia tengah bersihkan tu, ada seorang makcik, kiranya macam jiran dia, macam memeranjatkan dia. Cantik je cincin tu, macam tu kan. Emas lama tu mesti mahal, macam tu kan. Lepas tu dia terperanjat, dia tengok makcik tu yang jiran dia tu lah, tengah dukung bayi dalam lingkungan umur setahun macam tu lah, setahun ke setahun lebih macam tu. Tiba-tiba waktu dia dah habis bersihkan cincin tu, dia dengan serta-merta terus baling cincin tu. Kiranya dia baling dekat arah yang budak-budak yang tengah main lari tadi kan.
Lepas tu tapi dia kata dia waktu dia baling tu dia dah tak nampak cincin tu arah mana, tiba-tiba hilang macam tu. Macam tu kan. Lepas tu makcik tu cakap lah, makcik tu macam dalam keadaan marah tanya, kenapa buang? Macam tu, lebih kurang macam tu lah kan, nada suara dia. Lepas tu dia tak cakap apa-apa, dia terus berlari dekat rumah. Dia masuk rumah, dia mandi-mandi apa semua. Tiba-tiba keesokan harinya pula mak dia pun tegur dia, kenapa awak buang cincin tu? Macam tu. Tapi dia tak jawab apa-apa, dia hanya diam je. And barulah dia teringat satu peristiwa yang terjadi dekat diri dia sendiri. Pada suatu malam ni, waktu tu dalam pukul 3 pagi, dia keluar bilik sebab dia terdengar suara televisyen tengah macam orang buka. Dia pun tengok lah. Dia tengok ayah dia sedang duduk sambil tengok TV. Tapi time tu dia kata keadaan ruang tamu dia tu memang cerah lah sebab dah buka lampu apa semua, sebab ayah dia tengah tengok TV time tu. And dia pun macam gosok mata dia sebab yelah baru bangun tidur kan. Dia gosok. Tiba-tiba dia macam terpandang satu dekat balkoni dia tu lah. Dia macam terpandang satu susuk wanita yang berambut panjang dan juga berpakaian putih macam tu. And dia macam tak percaya, dia gosok mata dia sekali. Tapi apa yang memberanjatkan dia, susuk tubuh tu memang betul-betul ada dekat balkoni dia tu, macam dah sambil nak terbang keluar macam tu. Lebih kurang Kak Ponti macam tu lah kan. Lepas tu, tapi apa yang memberanjatkan dia and apa yang membuatkan dia rasa pelik sedikit lah, dia tengok air muka perempuan tu, walaupun mengerikan lah kan sebab pakaian dia yang agak mengerikan macam tu, air muka dia seolah-olah kosong, macam tengah bersedih. Lepas tu dia waktu dia pandang je si Nur tu terkejut. Dia memang terkejut. Tapi dia kata dalam 2 minit, 1 ke 2 minit jugalah dia orang saling berpandangan macam tu, sebab dia kata muka air perempuan tu sangat-sangat sedih, air muka dia kan. Lepas tu waktu perempuan tu macam dah nak terbang keluar macam tu lah, macam dah nak berlalu pergi, dia ternampak cincin yang dia jumpa tu, kiranya yang anak jiran dia jumpa yang bagi dekat dia tu, yang bersalut tu, kiranya ada dekat jari perempuan tu. And dalam masa sama tu dia macam tertanya, ayah dia ni tak nampak ke? Ataupun ayah dia saja buat tak nampak. And dalam masa tu dia macam lega-lega dalam fikirannya. Dia macam terfikir, kenapa dengan perempuan ni? Apa yang dia cari? Apa yang dia nak? So berakhirlah kisah apa yang Nur ceritakan ni waktu dekat rumah pangsa dia, iaitu yang berkaitan dengan cincin lah. Kita move on kepada cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni terjadi dekat Nur. Waktu tu Nur ni dah meningkat dewasa lah, sebab waktu ni dia kata terjadi dekat universiti dia. Tak tahulah spesifik U dia tu dekat mana, cuma dia cakap dekat Malaysia lah yang pasti ya. Kisah ni terjadi mengenai orang minyak. Kalau kita dengar orang minyak ni mesti kita biasa dengar. Orang minyak ni selalunya terjadi dekat macamnya kira dia akan attack perempuan macam tu. Jarang lah kan dia attack lelaki. Tapi ada jugalah kisah yang kata dia pun ada attack juga golongan-golongan lelaki ni. So apa yang diceritakan oleh Nur ni sendiri, waktu tu universiti dia macam tergempar dengan cerita orang minyak. Waktu tu malam mestilah nak tidur apa semua. So setiap dom ni diorang dah macam fikir macam-macam. Diorang cakap apa kata diorang ambil katil tu diorang letak dekat bawah, kira dekat lantai lah. Diorang susun dua macam tu kan. Cuma dekat ruang tengah tu diorang macam kosongkan untuk laluan jalan diorang ke pintu dengan laluan jalan ke meja belajar macam tu. So time tu dia kata ada 9 orang satu dom, dan diorang dah pesan dah setiap dom kalau nak tidur tu make sure pintu bertutup dan berkunci. Waktu tu diorang cakap juga kalau macam dah dalam orang pukul 12 ke pukul 1 macam tu, diorang cakap mesti ada 3 orang yang kena jaga untuk cek setiap dom betul tak bilangan ahli dalam dom tu. Takutlah apa-apa yang terjadi sebab dah malam time tu. Lepas tu malam tu juga
diorang pun tidur macam biasa, pintu berkunci and bertutup lah. Of course kan, dah kunci mesti tutup tu tak. Okay. Lepas tu dah pukul 2 ke pukul 3 macam tu lah, macam dah terlajak sikit. Nur dengan 2 orang kat sini ni terjaga, kiranya diorang lah yang akan ambil alih untuk cek dom. Cukup tak orang dalam dom ni. Tapi memang setiap dom tu limitation dia hanya 9 orang sajalah. Okay. So dia pun pergilah dekat satu dom ni. Okay, before tu yang akak 2 orang ni nama dia Kak Liana dan Kak Farah, tapi bukan nama sebenar. Kak Liana ni waktu before diorang terjaga untuk cek setiap dom, diorang tidur dulu baru diorang berjaga. Okay. Kak Liana ni kata dia tak nak tidur bawah sebab diorang kan tadi dah letak semua tilam dekat bawah. Dia kata dia nak tidur dekat katil 2 tingkat. Okay, tak apalah. So kiranya dekat bawah ada 8 orang kan. Dekat, kalau campur dia dekat atas katil yang tingkat tu, sebab dia duduk yang tingkat atas, 9 orang lah. Okay. Lepas time tu dah pukul 2 ke 3 pagi macam tu, diorang pun cek lah setiap dom dah cek dah. Okay, kan tadi I cakap berkunci, betul tak? Okay, tapi diorang ada cakap setiap dom tu kena ada wakil untuk buka dalam pukul 2 macam tu, sebab diorang nak cek berapa orang apa semua macam tu kan. Okay, time tu pula si Nur ni pun ambil alih, kiranya dalam bertiga orang tu dia lah salah seorang dia untuk cek kan. Okay, dia pun pergi satu dom dan sampai satu dom ni Kak Liana ni pun kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, tadi I dah cakap satu dom 9 orang, tapi dom yang dia kira tu dom Kak Liana tu. Sedangkan Kak Liana tu macam terus macam, oh cukup ni 9 orang. Dengan confident dia cakap cukup 9 orang. And Kak Farah ni bentak dia, cuba kau kira lagi sekali. Macam tu kan. Dia pun kira sampai 9. And dia cakap, betul lah kak, 9. Kan satu dom 9 orang. Lepas tu terus Kak Farah tu tarik dia, kau tak kira diri kau? Kalau kira diri kau ada berapa? 10. Tentu Kak Liana dia dah macam tersentak dan dia pun rasa macam takut lah, macam bergigil-gigil lah time tu. And then adalah esok tu pula. Okay, dah kiranya dah keesokan pagi ni, malam tu dah tak tahu apa terjadi sebab Nur hanya cerita sampai tu je. Okay, esok pagi tu dom yang ahli dom tu, salah seorang daripada orang ni terjaga, tak ingatlah pukul berapa, maybe dah nak dekat subuh macam tu lah kan. Dia cakap yang dia ternampak satu susuk wanita yang berkulit sangat cerah. Kulit dia cerah tau. Dia kata tak ada pun orang yang kulit cerah macam tu. Tapi yang peliknya, orang minyak ni kulit hitam, tapi macam mana kulit cerah? Itu yang peliknya dekat situ sebenarnya. Tak tahulah itu orang minyak, sebab time tu kiranya dia orang punya you kan tergempang orang minyak. Tak tahulah ada makhluk lain pula yang muncul tu tak. Kita tak dapat detect lah benda tu. Dia kata tak ada orang kulit secerah tu. Dia kata memang tak pernah lah ada orang kulit secerah tu, sebab dia macam boleh nampak dia punya tulang kat dalam. Pernah nampak manusia macam tu? Tak ada kan. Lepas tu yang budak dom ni kata, tapi yang makhluk tu dia menyarap dekat atas lantai tapi tanpa ada tilam lah. Kiranya dia arah yang kosong tu, yang tak ada hampa tilam tu. Okay, so tu je lah apa yang Nur ceritakan waktu peristiwa ni terjadi dekat EU dia. Kita move on kepada cerita yang terakhir. Cerita yang terakhir ni berkaitan dengan satu kereta yang berwarna putih. Okay, waktu ni Nur kata dia dengan adik perempuan dia dan kakak dia dan also 3 orang anak buah dia, waktu tu weekend dia orang pun pergilah berjalan-jalan dekat ICT Shah Alam. Okay, selalunya kalau kita pergi ICT ni lah, yang best mesti waktu malam tu tak. Kalau waktu malam kita boleh dapat tengok macam pokok yang warna-warni, banyak lampu, apa semua macam cantik lah kalau waktu malam. Sebab waktu siang ni dia tak buka lagi lampu dia. Kalau buka pun macam tak nampak kan. Okay.
Waktu tu dia kata anak buah dia seronok sangat main. Yelah sebab kat ICT memang macam-macam games ada kan. Tambah sekarang lagi banyak dia provide banyak game kan. Okay. Time tu dia tercakap dia macam tercelupa lah macam tu kan. Dia tercelupa, dia cakap kan best kalau kita nampak entiti yang macam hantu dekat pokok-pokok ni, sebab dia kata dia selalu dah dengar yang orang selalu cerita yang terlalu nampak identiti yang macam tak diundang macam tu lah, kalau ada orang takat gambar macam tu. And dia kata dia teringin sangat nak tengok. Okay. Waktu tu dia dah diam lah, tak cakap apa dah. Diorang pun macam enjoy lah macam biasa. Waktu tu jam dah menunjukkan pukul 11 malam, and diorang pun nak bergegas lah balik daripada Shah Alam ke Kajang dalam take time dalam 1 jam macam tu. Okay, waktu tu dia drive, sebelah dia adik perempuan dia, kat belakang tu kakak dia dengan 3 orang anak buah dia tu lah. Okay. Dia drive, dia kata dia drive tu dalam keadaan yang slow, sebabnya dia Rabu malam, so dia tak nak lah apa-apa yang terjadi dekat dia orang. Waktu tu dia drive macam slow je lah, macam biasa je. Okay. Waktu sampai dekat satu tol yang menghala ke Kajang ni, dia kata tol tu sangat lengang, macam campur kereta dia dalam 4 kereta macam tu je. Okay. Waktu dia nak macam berlungsur laju dekat tol tu, dia ternampak satu kereta berwarna putih membontoti kereta dia. Dia kata memang dekat sangat. Sebab time tu Nur ni nak masuk lorong Smart Tech, and dia terfikir kalau kereta tu pun nak masuk lorong Smart Tech, dekat belah kanan lorong Smart Tech juga, tapi tak ada orang guna pun. And dekat belah kiri tu lorong Touch 'n Go. Okay. Waktu Nur ni dah masuk lorong Smart Tech tu, dia nampak kereta tu arah ke lorong yang Touch 'n Go tu. And Nur tu macam bengang. Dia ni dah tahu aku nak masuk dekat lorong Smart Tech, kenapa dia ikut kereta Nur sampai dekat sangat? Dia takutlah macam terlanggar kereta, dah satu hal pula malam-malam tu kan. And then Nur tu cakap lah kat adik dia, mana kereta tadi? Tadi sibuk sangat nak ikut belakang aku. Lepas tu adik dia kata, kau diam je lah, bawa je lah kereta kan, macam tu. Lepas tu dia macam pelik lah, kenapa adik dia nak marah? Tadi elok je diorang macam gurau-gurau dalam kereta. And then Nur tu dah lepas lorong Smart Tech tu, dekat cermin belakang tu kita boleh tengok kan kereta yang warna putih tu. Mestilah kita nampak sebab kita dalam satu laluan yang sama kan. Dia tak nampak pun kereta tu, tapi dia hanya nampak 2 kereta yang waktu yang sama dengan dia tadi je. And tentu dah pelik. Dia tanya lagi adik dia sekali, weh mana kereta putih tu? Tadi sibuk sangat kan, dia macam tu. Lepas adik dia kata, kau diam je, kau bawa je sampai rumah macam tu. Lepas tu dia macam, okey tak apalah. Dia drive lah sampai rumah. Dah sampai rumah macam tu, dia tanya lagi adik dia, sebab dia masih tertanya-tanya lagi, mana kereta putih tu pergi. Dia tanya adik dia, weh, kau rasa mana kereta putih tu pergi? Laju betul dia bawa macam tu, sedangkan aku yang dulu. Lepas tu adik dia kata, kau ni tak faham lagi ke? Lepas tu Nur macam pelik. Dia try lah positifkan diri dia, sebab dia tak nak fikir macam terlalu jauh lah mengenai benda ni. And dia cakap, tak mungkin lah. Lepas tu adik dia kata, adik dia Ina, tapi bukan nama sebenar. Adik dia kata, aku nampak lah kereta tu ke sebelah aku je. Dia macam tu kan. Lepas tu yang Nur ni cakap, kereta tu ada orang tak? And apa yang adik dia jawab, tak ada orang pun. Aku nampak dia masuk lorong tu terus lesap, tak nampak dia keluar-keluar dah. Time tu Nur dah terfikir apa yang dia cakap waktu dekat ICT tadi. And time tu dia rasa macam, yelah disebabkan mulut dia tapi bukan jadi dekat ICT, jadi pula dekat waktu dia nak balik. Okay. Sebab tu lah orang kata kalau kita ni berada dekat, kira macam dekat hutan ke, dekat mana-mana tempat yang agak seram, ataupun yelah kat mana-mana tempat pun kan, kita jagalah mulut tu. Kira macam janganlah cakap benda yang karut. Bukan kita percaya benda tu memang wujud, tapi kita kena jagalah kita punya percakapan supaya apa yang kita cakap tu tak terjadi dekat diri kita sendiri. Okay, I rasa tu je video I untuk kali ni. Kalau korang nak cerita seram yang lebih menarik, korang boleh beritahu lah dekat komen dalam video kat bawah korang nak cerita seram macam mana. Nanti I cubalah cari untuk cerita dekat korang. And stay tuned on my next video. And please jangan lupa tekan button like and subscribe. Bye.